tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, berita gembira untuk penyokong-penyokong kerajaan perpaduan, penyokong-penyokong kerajaan PHPN, penyokong Anwar Ibrahim, dan juga penyokong Barisan Nasional. Kemenangan PRK Dun Mahkota telah disahkan, dan ini menjadi satu berita buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim yang mahu Anwar tumbang, yang mahu jatuhkan kerajaan perpaduan. Tapi sekali lagi, kemenangan calon kerajaan perpaduan PRK Dun Mahkota telah mengejutkan ramai. Walaupun ramai berkata sebelum PRK Dun Mahkota, banyak yang telah membuat ramalan. Sekurang-kurangnya, calon kerajaan perpaduan akan menang majoriti 15.000 undi. Namun, jauh lebih cemerlang keputusannya, majoriti lebih daripada 15.000, yaitu sebanyak 20.000 undi. Saudara-saudara, ini kenyataan Perdana Menteri selepas kemenangan calon BN, calon kerajaan perpaduan yang pasti menggemparkan ramai. Keputusan di mahkota tanda rakyat mahu kerajaan tumpu bangun ekonomi. Wow. Satu kredit baru untuk Anwar Ibrahim, satu kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim. Kemenangan besar Barisan Nasional dalam PRK Dun Mahkota adalah petanda masyarakat di kawasan itu mahu kerajaan perpaduan diberi peluang untuk menumpukan perhatian membangunkan ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemenangan calon Barisan Nasional Syed Husin Syed Abdullah dengan majoriti besar 20,648 undi adalah sesuatu yang di luar jangkaan. Tidak siapa yang jangka kemenangan Barisan Nasional di pihak kerajaan perpaduan dengan majoriti 20.000 lebih undi. Dan saya percaya ini petanda masyarakat Cina, India sudah punya pandangan bahwa berilah peluang kepada kerajaan perpaduan untuk menumpukan perhatian dalam bidang ekonomi. Angkat darjat negara dan rakyat, katanya. Anwar berkata demikian semasa berucap pada jamuan negeri di Miri sempena lawatan kerja 2 hari beliau di Sarawak yang turut dihadiri oleh Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, ada yang berkata kemenangan PRK Dun Mahkota, ada yang berkata berkaitan dengan isu di antara UMNO dan DAP, berkaitan dengan isu di antara Akmal Saleh dan Teresa Kok, berkaitan dengan pensijilan halal. Ada yang kata ini boleh menyebabkan pengundi Cina tidak turun mengundi. Bagaimana pula dengan parti Cina yaitu DAP, parti yang banyak pemimpinnya Cina. Akhirnya, tulisan daripada Syahbudin berkata, menang di mahkota isyarat UMNO dan DAP harus jalin kerjasama berkekalan. Sebagaimana dijangka oleh hampir semua orang, BN akhirnya berjaya mengekalkan kemenangan di Dun Mahkota. Cuma yang tidak pernah dijangka ialah kemampuan BN menang dengan majoriti lebih 20.000 undi. Pada PRN Johor, BN menang di Kerusi Mahkota dengan majoriti 5.166 undi melalui pertandingan 4 penjuru. Tetapi disebabkan PRK Mahkota kali ini, PH dan BN bekerja sama menentang PN, hampir tidak ada yang berani mengatakan BN tidak beroleh kemenangan. Akhirnya, menurut Syahbudin, menang di mahkota isyarat UMNO dan DAP harus jalin kerjasama berkekalan. Makna kata, adakah dengan ini Anwar Ibrahim mempunyai harapan yang sudah untuk meneruskan jawatan sebagai Perdana Menteri bagi penggal yang seterusnya? Teman-teman, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Berkaitan dengan isu di antara Teresa Kok dan juga pemimpin UMNO ataupun Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh. Ini bukan lagi cerita kedai kopi, ini bukan lagi cerita tepi jalan, tetapi ini sudah melibatkan polis dan ini adalah satu perkara yang amat serius.
Disahkan melalui satu artikel daripada Malaysia Kini bertarik 28 September, isu halal, Akmal beri keterangan pada polis esok, yaitu bertarik 29 September. Persoalannya, kalau Akmal Saleh didapati bersalah, dapat dibuktikan bersalah, adakah dengan ini Ketua Pemuda UMNO bakal berisiko untuk hilang jawatan dan hilang kuasa? Dan persoalan seterusnya, adakah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga boleh dipenjara? Nah, itu menjadi persoalannya. Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, akan memberikan keterangan kepada polis susulan pertikaian isu sijil halal melibatkan pemimpin DAP. Dia mengumumkan akan hadir ke IPD Jasin, Melaka bagi berbuat demikian 10 pagi. Jika takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jika takut dengan cabaran, jangan sesekali dipanggil pejuang. Untuk saya menyerah kalah tidak sama sekali. Apalagi untuk saya memohon maaf, katanya sejurus selepas BN menang dalam PRK Mahkota di Johor. Mungkin ada yang tertanya-tanya berkaitan dengan isu di antara Akmal Saleh dan juga Teresa Kok, yaitu satu parti UMNO dan satu lagi parti DAP akan menjadi penyebab kepada kekalahan BN, PRK Dun Mahkota. Namun perkara itu sedikit pun tidak menjadi. Dengan ini tahniah kepada pengundi Dun Mahkota yang profesional untuk memilih calon kerajaan perpaduan. Pertikaian antara dua pemimpin parti kerajaan itu bermula apabila naib pengerusi DAP Teresa Kok menolak cadangan mewajibkan peniaga yang tidak menjual babi dan arak untuk memohon sijil halal. Pada 11 September, Kok yang juga anggota Parlimen Seputih menghantar surat peguam kepada Akmal menuntut ganti RM25 juta kerana melabelnya sebagai nyonya tua dan mahu melekatkan logo tidak halal di dahinya. Sayap pemuda DAP Seputih turut membuat laporan polis terhadap Akmal. Sementara itu, Akmal dalam tulisan di Facebook berkata diajar untuk mempertahankan negara, bangsa dan tanah air walaupun terpaksa mempertaruhkan nyawa. Kamu yang buat hal, kamu yang nak play victim, berlakon jadi mangsa pula. Kita jumpa di mahkamah, katanya. Itulah menjadi persoalannya. Kalau pemimpin DAP tersebut, Teresa Kok, yang didapati bersalah, adakah beliau yang patut dikenakan tindakan undang-undang, dan begitu juga sebaliknya. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, Anda rasa apa yang akan berlaku? Apa komen Anda?